Assalamualaikum, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Hari ni hari Ahad dalam pukul 8.30, 8.25. Awal kami suami isteri bangun, nak terus ke pasar sebelum Cik Syifa bangun. Sebab nak beli mask. Ida dia hanya pakai mask warna hitam. Masalahnya, bila dia pakai mask hitam, yang lain pun sama-sama geli nak pakai mask hitam. Mengada-ngada betul. So, buah-buahan maybe tak beli kot sebab banyak lagi buah kat rumah. Jadi just nak beli mask. Mungkin sedikit buah-buahan. Lepas tu nak beli ayam goreng. Aku malah nak masak hari ni. Nak masak mi goreng je lepas ni. So bersama suamiku berdua saja. Okay, pergi pasar tapi cash tak ada. Jadi macam mana nak tu kalau tak ada cash ya. Ni kalau keluar kat sini dia charge kau-kau punya ni. Kau-kau ada charge. Kedai-kedai baru nak buka. Daku ni paling awal aku pergi 8.30 pagi. Cakapnya kuat. Orang Melayu, orang Malaysia memang cakap kuat-kuat kan. Ini adalah kedai kawanku, cik kawan. Kedai Pak Arab. Daku akan bercakap dengan dia kejap lagi. Sementara tu Daku nak tengok barang-barang dulu. Oh, ada mask. Mask hitam ke? Kalau mask hitam baru aku beli, tapi ni bukan mask hitam, tak tahu kalau apa. So basically baru buka semuanya. Aku nak pergi bank. Ini adalah bankku. So bila keluar duit kat sini tak adalah commission kot. Dah aku nak cuci mata dulu. Kejap lagi aku akan beli mask. Let's try now. My main point here is to buy mask. So aku akan pergi directly beli mask. Otherwise aku akan lupa. Kedai-kedai diorang belum buka sepenuhnya. Kain-ela. Aku tak ada mood nak menjahit buat masa ni. Jadi first of all cari mask. Bukan semua tempat ada mask warna hitam ya. Hanya di pasar saja ada mask warna hitam. So kira aku dah dapat mask warna hitam. Ada dapat murah juga, makin murah. Beli kat market memang murah. So satu kotak dalam 3 euro. So dah aku beli 4 kotak. So tak payahlah berebut-rebut semua ni nak pakai warna hitam apa ni kan. Marilah kita attack tempat seterusnya. Tempat murah-murah macam ni. Ada kaum wanita yang tidak suka pergi pasar ya. Yang menjaga standard mereka. Daku tak jaga standard Daku ya. Daku tiada standard untuk jaga. Daku adalah orang-orang biasa ya. Aku nak beli apa? Aku nak menjadi apa ni? Pengusaha tauge yang berjaya. So aku kena beli bekas dia. Tu dia bekas dia, pakcik tu dah ambil. Aku nak beli bekas tu. Pengusaha tauge berjaya itu adalah aku. Okey, ni kelakar juga lesung batu ni. Oh, berat juga. Berat. Ingat kering? Oh, berat. Aku dah ada lesung batu, dah aku tak heran. Hei, berat. Aku kan tak berat. Tak tahu berapa harga dia ni. Ni pun comel-comel lote ni buah. Buah is kayu, daripada kayu. Okey, biasalah bila datang ni akan terpesong tengok benda lain. Tu masalahnya ni. Kaum perempuan nak beli benda lain tapi tengok benda lain. Itulah dia. Ini macam ala-ala kat Malaysia. Macam kat Malaysia punya. Dah aku malas nak masuk sini. So dia dah aku sudah aku nak pergi beli something. Oh ya, dah aku selalu beli celak eyebrow ku kat sini 1 euro. Dah aku tak pakai branded punya ya. Pakai yang simple punya sudah. Mana dia? Supplier ku. Cantik-cantik selipar tapi aku tak nak beli. Mana supplier itu? Dah aku nak beli. Dia 1 euro untuk eyebrow ku.
Penatnya, ya Allah. Okey, tu dia. Selalunya calon eyebrow ni dekat ni kedai ni jual makeup. Tapi dah aku beli untuk eyebrow saja ya. So ini adalah sejadah ya. Sejadah dia sangat tebal dan besar. 6 euro saja, 6 euro. Sejadah yang sangat besar dan tebal. So, nak pergi kedai lagi satu. Sahabatku pula. Même dans l'internet, on met comment s'appelle Fatima. la main de Maria. Il y a كفة مريم. كفة مريم. So ini dia adalah daun kering, dia kata Hands of Maryam. Kalau orang yang wanita yang susah nak beranak tu, susah nak lekat lah kan. So ini dia solution dia. Dia adalah cara-cara dia you penyekkan dia, ditumbuk dia, lepas tu mix dengan something. So dia ada jual dekat negara Arab je ada. Ni datang daripada negara Arab kan, pasti. So aku tak belilah, barang nak pinak dah. Saja just nak share with all of you. Itu dia. Dapat beli macam orang Malaysia. Aku pun sekarang ada besen beras, okey. Besen beras aku beli. Bolehlah beli beras banyak-banyak lepas ni. Laki aku kata tong sampah. Banyaklah kau punya tong sampah kan? Okay, just nice. Lakiku balu pula. Okay, just nice. Lakiku baru balik. Sekarang pukul 3.30 petang. Dia tak makan lagi ya. Dia pergi bertukang rumah lagi satu, renovation. Ini adalah satu mangkuk, bukan satu mangkuk, nak kata satu mangkuk pun tidak, setengah mangkuk mayones ya. Dah aku nak campurkan dengan cuka makan. Maybe 1.5 sudu besar cuka makan. 2 sudu besar lah. Kita terus letak. Kemudian dah aku nak masukkan 1 sudu besar gula. Satu sudu besar gula dan kita kacau sebati ya. Mungkin kita akan letakkan sedikit garam. Mungkin tidak. Semuanya bergantung kepada cita rasa sendiri. Ini basically dah aku nak buat macam sos untuk sayur toge ku. Biasanya kalau pergi kedai Asian, restoran Asian, dia punya salad, dah aku boleh agak-agak, basically ini adalah bahan-bahan dia, mayones, cuka dan gula. Bismillahirrahmanirrahim. Secukup rasa, tak perlu letak gula lagi, tak perlu letak garam juga. Dan ini adalah taugenya ya. Jadi kita akan masukkan sos tadi ke dalam tauge kita. Dan bolehlah kita gaul. Ya. Ya, tapi kalau dia memunggah kan tak kemar meja. Itu dia. Bila kita nak serve nanti, kita boleh taburkan daun bawang yang kita dah potong halus dan juga bawang goreng untuk menambah rasa dia. Ini adalah daun bawang yang dah aku tanam. Anda juga boleh buat macam daku ya. Tanamlah daun bawang sendiri. Bolehlah kita potongkan ke atasnya. Ini dah yang. Dia dah bangun. Lemah lutut bila dia datang kat dapur. Dia buka almari, dia ambil mangkuk. Dah berapa banyak mangkuk mama terkorban nak. Kemudian daun bawang. Yeha, ini akan memberi rasa kruk-krap. Tu dia sayur sempoi dah siap. Sayur tauge. Buat anda penternak tauge, bolehlah buat sayur yang simple ini untuk makanan diratah begitu saja pun sedap.
Itu dia lunch untuk suamiku. Simple je kan? Itu adalah roasted chicken yang dah aku beli dekat Pasar Arab tadi. Dan sayur toge yang dah aku buat. Siang lakiku. Kerja balik memang tak makan kat luar lah. Kalau kat Malaysia mesti dah singgah-singgah kat kedai-kedai kan. Ni bini dia nak makan kat rumah agak. Tapi dia tak cerewet. Dia kata dia akan buat sendiri. Aku kata tak apa. Dah aku buatkan. Misali ke tak tu. Okey, buat anda yang tanya, orang sini makan baget dengan apa ya? So, ini adalah contohnya yang baget diorang makan dengan apa. Ini adalah potongan daripada baget tu. Macam mana diorang makan ialah bila diorang makan meal ni contohnya, semua dah habis, ada tinggal sisa-sisa sos tu. Daripada situ, diorang akan patahkan sikit dan select lah semua sos-sos tu makan dengan roti. Itu adalah cara mereka makan. Dan setiap makanan setiap lepas makan memang akan ada roti. Sama ada baget adalah semestinya ataupun roti lah, whatever roti. Tapi baget ni adalah trademark orang kat sini lah. Jadinya, kalau pergi restoran ke dekat France ni, memang kita akan nampak diorang akan bagi semangkuk tu dalam ada baget yang lepas makan kita akan saladkan ya dia roti itu dengan saki-baki dalam pinggan kita supaya pinggan kita menjadi licin berkilat, tidak ada keladak-keladak yang tinggal begitu. Lui pas de fumer la grosse là? Tu fais quoi non? Balance comme sa grosse. Okey, ni daripada Rohana Ahmad 63. Rohana kata betul no Ajinomoto boleh dibuat baja cuma letak satu sudu besar keliling pokok. Oh, keliling pokok aku pergi campur air, masuk dalam air, lepas tu aku siram pokokku. Mengong ke tak mengong itu. Okey, so aku akan buat sekejap lagi dekat pokok-pokokku. Oh. Keliling pokok seminggu sekali tak perlu campur dengan memang subur tanaman. Okey. Nanti dah aku akan buat kejap lagi dah aku buat. Dah tahu berkebun adalah petang-petang, sudah aku akan buat. Terima kasih Rohana. Thank you. Ini komen daripada Cik Cika Huzi. Cik Cika Huzi ni pun dah aku perasan juga ni one of my frequent viewer yang selalu komen juga. Sebab aku pernah Cik Cika Fuzi dah aku pernah screenshot dan komen Cik Cika Fuzi punya ni. Baju Shifa ni semua cantik-cantik and comel je bila dia pakai. Nampak kena sangat. Lama dah perasan tapi tak ada nak komen. Cik Shifa ni dia banyak baju menurun daripada kakak-kakak dia. Dia ada kakak 2 orang. Jadi baju Ida ada, baju Jade ada. Dan banyak baju dia orang belikan. Dan dah aku beli tidak serancak masa dah aku beli untuk Ida. Ialah anak perempuan yang first kan. Dan baju yang Ida dulu banyak yang branded punya. So memang tahan lama dan Shifa pakai sedang elok je. Macam dalam video semalam tu, yang dah aku post hari Ahad ni, dia memakai dress yang Kak Jade punya. Kak Jade pakai dulu tombang-tombang gomok, sadoy Kak Jade pakai. Gitu. Okey, ni daripada Azizah Seth. Hi sister. Azizah Seth selalu komen juga. Aku memang perasan nama Azizah Seth ni. Do I pronounce your name correctly? Alhamdulillah akhirnya ada juga video hari ini. Terima kasih. Maaf yang menunggu lama-lama video di hari Ahad ini. Terima kasih Puan Nur. Sama-sama sister. Terbaik baru kami pergi melancong sambil berbelanja. Ya, di mana-mana saja dah aku pergi, dah aku akan bawa you all melancong bersama-sama. Seperti anda lihat, saya ini adalah orang-orang biasa-biasa saja. Dah aku shopping di tempat biasa-biasa saja. Macam tu. Bila shopping di tempat biasa-biasa saja, kita boleh beli banyak benda dengan banyaknya dan murah. Macam tu. Tempat pelupusan pun dah aku bawa you all. Kejap lagi tempat aku tengok tandas pun aku akan bawa you all juga compare harga tandas berapa, mangkuk tandas kat sini berapa kan. Gitu. Doi. Ini daripada Bikers Nazli. Salam. Waalaikumsalam. Senang ke nak belajar bahasa Perancis? Bahasa Perancis ni is quite complicated. I think it's not only bahasa Perancis. Rasanya bahasa pula. Bahasa-bahasa asing yang lain pun complicated juga.
Bahasa yang paling senang, bahasa asing yang senang adalah English. English sangat senang dikiranya. Kalau ada bahasa-bahasa daripada Eropah ke atau Eastern Europe ke, rasanya ejaan lain. Contohnya, ada bukan, it's not only French yang tulisan lain, bacaan lain. So bahasa, bila kita nak belajar bahasa asing ni, ianya akan mudah bila kita tinggal di negara itu. Sebab orang sekeliling semua cakap bahasa tu, jadi sedikit sebanyak kita kena put some effort untuk improve kita punya pemahaman dalam bahasa itu. Dan kalau contohnya, kalau kita tinggal di Malaysia, kita belajar bahasa asing, tapi kita tidak practice, pun susah juga. Kalau kita tinggal di Malaysia, tapi kita keep on practicing, contohnya selalu tengok video, lepas tu ada grup-grup yang boleh cakap bahasa asing tu, that is okay. Kalau kita setakat belajar bahasa asing tu, tapi kita tidak mempraktikkan dia, tak ada kawan-kawan yang cakap bahasa asing tu, itu agak tough juga. So what I would say, kalau kita belajar bahasa asing tu, sama ada kalau kita tinggal di negara kita, kita kena ada grup yang sama-sama cakap bahasa itu dan kita kena selalu tengok video bahasa itu. Kalau kita tinggal di negara bahasa itu yang kita nak belajar, itu lagi mudah lah. Ianya tak akan menjadi tough lah sebab kita dah tinggal kat negara tu dan orang sekeliling cakap bahasa tu, so ia akan memberikan kita semangat dan keinginannya lebih untuk belajar bahasa itu dengan lebih cepat dan pantas. Macam daku, pemalih kan, masa dah aku duduk sini, bila dah Adam lahir, there is 1 year afterwards, barulah dah aku ambil effort untuk belajar cakap French, baca buku parenting sebab kita baru jadi mak kan, jadi kita nak belajar pasal parenting, semua buku-buku kat sini semuanya in French. Jadi tengok TV pun in French kan, jadi dah aku sentiasa ada kamus, lepas tu perbetulkan perkataan tu dengan mentua, banyak praktis dengan mentuaku lah, dengan suamiku. So itu ada aku cara aku belajar French. Jadi in the end, dalam masa 2 tahun dapat belajar French dalam masa 2 tahun dah okey, dan 3 tahun to be very very confident macam tu. Ini daripada Wanjo 9796. Wow, susah juga kena pergi buang sendiri sampah, dah asing-asing. Kat sini buang sampah senang pun masih ada yang suka buang merata-rata sampah. Kalau barang-barang yang besar, ya, contohnya perabot-perabot ke, ataupun bila kita buat renovation rumah kita sendiri, kat mana kita nak buang? Tak ada tong sampah besar-besar kat sini, tak ada. Di setiap rumah dia akan sediakan satu tong sampah, ya. Ada tong sampah untuk botol, untuk recycle punya, di warna kuning. Ada tong sampah untuk bahan kaca. Ada tong sampah untuk barang-barang nature, contohnya daun ke, ranting-ranting ke. Dan keempat adalah tong sampah yang in general boleh kau campak apa yolah kat atas, kat dalam tu. Tapi yang tong sampah yang yang utama ni, kita kena bubur dalam plastik. Kita tak boleh main campak je dalam tong sampah tu, tak boleh. Kat Malaysia pun macam tu kan. Apa aku cerita ni, semua orang buang dalam plastik, mana ada orang buang macam tu je kan. Mengong. So macam itulah. Dan kalau kita buang dalam tong sampah warna kuning itu, kita buang benda yang tidak sepatutnya dalam setiap tong sampah itu. Contohnya tempat tong sampah kaca, you buang plastik. Tempat tong sampah daun, you pergi buang plastik. Tempat tong sampah plastik, you pergi buang tong sampah biasa. Diorang tak akan ambil, diorang akan scotch, letak selotip, kata rejected. Padan muka kau kan, tak respect kan. So itu adalah kisahnya. Akan tetapi setiap bulan, 1 kali sebulan, kita akan nampak di kawasan-kawasan perumahan, orang akan meletakkan semua barang-barangan buangan mereka yang besar seperti perabot, buku-buku ke, tilam ke, yang besar-besar lah. Jadi akan ada lori yang datang kutip. Itu hanya sekali sebulan, ya. Jadi kita kena tahu exactly masa bulan dia. Rasanya 3rd of the month or 1st of the month, weekend, tak tahulah, I'm not sure. Jadi suamiku ni itu sebab ada kereta besar sendiri, so dia pula tengah bertukang di rumah lagi satu tu. Jadi apa-apa simen ke apa dia buang sendirilah. Tu yang kena pergi tempat pembuangan itu. Lagi satu, tidak boleh buang sampah merata-rata sebab sini ramai busybody akan cepat report, dan you patut ada kamera merata-rata. You cannot do whatever you want. Akan ada kamera, sama ada akan kamera yang merakamkan anda, ataupun sebab macam nak buat di setiap junction ada kamera. So kalau orang nak mencuri pun,
So orang dia boleh calculate basically, oh okay, kereta ni dia akan check, senang. Macam tu. So bukan senang-senang nak, sebab tu crime rate rendah juga kot, because of a lot of camera, I guess. I'm not sure. Tapi itulah, tiada orang yang buang sampah merata-rata. Kecuali di highway traffic light. Ada orang makan buang-buang. Ada. Orang kokak-kokak ni ada. Nampak ada sampah tu kat topi-topi. Bergantung pada kawasan juga. Especially kawasan tu kawasan yang selalu macam tu. Kalau kawasan imigran sekarang mesti kotor tau. Tak tahu kenapa. Mesti kotor. Pelik wal ajaib. Ini komen daripada Hasnah Harun. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam. Jauh juga kedai tu. Jauh sebab kita orang ni bukan duduk dekat Paris Center ya. Kita orang duduk di luar bandar sikit. Kalau daripada Paris tu dalam 30 minit drive lah. Okey, seramai yang kata beritahu daku yang buah yang daku ingatkan buah jambu tu adalah buah labu siam. Dah lama dah aku tengok ni buah apa ni, nak kata jambu air tak, nak kata jambu pun tidak. Berkira-kira nak beli. So last semalam dah aku beli je, balik rumah je aku basuh-basuh aku terus ngap. Macam gaya makan apple. Tapi aku rasa sedap juga tu kalau cecah dengan kuah kacang. Lepas tu kita tumbuk-tumbuk kacang kita. Meleleh hali aku. Nak buat lagi sekejap lagi. Dah aku beli 2 biji je. Tak tahu berapa harga dia. Tak tahu berapa harga dia. Aku semalam beli barang pun je lah banyak dalam 200 euro. Aku tak tahu apa benda yang mahal. Aku rasa buah rambutan dengan tak tahu buah apa yang mahal. Aku tak check lagi bil. Malah nak check. Itulah. Buah tu sejenis sayur. Acik suka campur dalam masak lemak ayam ganti. Ya Allah, dia pergi cerita pasal ayam masak lemak pula. Cik Hasnah Harun ni. Dah aku nak buat masak lemak lah besok. Sedap telur-telur. Ini komen daripada Syed Putra. Sedap betul nama Syed Putra ni. Aku bila baca kan, orang nama Syed ni, aku membayangkan dia seorang yang sangat handsome lah. Nama Syed Sharifah ni mesti orang macam Arab lah kan. Cantik, handsome. Tak adalah nak kata semua orang tu Arab tu handsome kan. Tapi kalau orang nama Syed ni automatically aku rasa macam handsome. So adakah anda handsome? Kak Noh, Adam dah ada lesen kereta. Anyway, terima kasih Kak Noh bawa kami jalan-jalan ke Bandar Paris. Sama-sama, itu baru sikit. Nanti tunggu bila kita orang free. Sebab weekend ni ada je urusan weekend. Tak boleh lah nak pergi berjalan-jalan makan angin cuci-cuci mata kat Paris tu kan. Memang ada je halangan weekend. Kita orang boleh stay area-area sini je lah. Sebab tak tahulah, tak boleh nak. Nantilah, tengoklah bila hari yang tu Dan aku akan bawa ke tempat-tempat lagi menarik. Yang kita orang akan pergi the whole day untuk tunjuk-tunjuk kat you all. So, jawapan kepada Syed Putra, Adam belum ada lesen kereta. Dan aku cuba nak register. Hari tu pergi satu tempat tu. Sebab sekarang ni lesen kereta dah turun harganya. Dah boleh dapat dalam 1,000 euro kalau ambil lesen sini. Jadi ingatkan sementara dia belum start, sementara dia cuti ni, dia start September, inilah masanya kita gerak gempur suruh dia ambil lesen. Lagipun akan ada satu kereta kecil yang dia boleh guna walaupun kereta itu usianya agaknya sudah mau dekat 10 tahun koknya. Ya ke? Ya, dan dia boleh guna kereta tu. Jadi, tengoklah minggu depan kot ataupun Julai nak, bila ada masa, ya Allah. Masa itu adalah masa, tak ada masa, ya Allah. Macam inilah dia anak kecil kan, masa itu adalah emas, ya Allah, ya Allah. So, memang dah aku dah niat. Si Adam ni kena ambil lesen sebelum dia start sekolah September ni. Masuk universiti memang dia dah tak ada masa, will have no time at all. So, this is the right moment. Dan aku pun kena ambil kelas memandu. Lesen L dah aku dah ada, cuma dah aku masih tiada masa untuk pergi kelas. Jadi, si Adam ni pun kena ambil lesen. Harapnya, itu is my aim. Memang telah ada disediakan bajet untuk si Adam ini ambil lesen kereta. InsyaAllah Julai. InsyaAllah kena make sure dia start ke lesen kereta dia. Ini daripada Fatan Ashidiki. Sedap nama. Halo, saya dari Indonesia. Hai sahabat Indonesiaku. Saya suka banget lihat channel ini. Sukses terus ya. Terima kasih atas sokonganmu kepada channel Kak ini ya. Didoakan kamu juga sukses di dalam hidup kamu ya. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.